Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi kelas pengajian kita berkenaan kitab Al-Iman tulisan Dr. Muhammad Naim Yasin yang mana pada minggu lepas kita telah menceritakan berkenaan bahawa malaikah adalah hamba Allah yang mulia, yang mana mereka ini tidak melakukan sebarang kesalahan dan tidak sesekali pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap arahannya. Maka pada minggu ini kita masuk dalam tajuk subtopik yang baru. Kalau tulisan Jawi itu muka surat 58 daripada kitab Al-Iman, iaitulah hubungan malaikat dengan alam dan manusia. Jadi kalau kita tengok dari segi tajuk pun, Dr. Muhammad telah membahagikan secara umumnya bahagian perbincangan ni kepada dua, iaitu yang pertamanya hubungan malaikat dengan alam secara umumnya, dan yang keduanya perhubungan malaikat dengan manusia. Maka secara perhubungan dengan manusia ni kita akan tengok satu perhubungan yang lebih khusus berbanding satu perhubungan yang lebih umum kepada alam sejagat. Yang pertamanya insya-Allah kita akan masuk hubungan malaikat dengan alam dulu. Kata Dr. Muhammad, apabila hubungan para malaikat dengan Allah adalah hubungan ubudiyah dan taat yang penuh kepada perintahnya, maka hubungan mereka dengan alam dan manusia adalah salah satu cawangan daripada ubudiyah dan ketaatan tersebut. Ibadah mereka sebagaimana yang diterangkan oleh Allah tidaklah terbatas kepada mentasbih dengan memuji dan memuja Allah sahaja. Malah ibadah mereka mencakupi pelaksanaan tugas mengikut kehendak Allah, iaitu tugas mentadbir, menjaga dan mengurus urusan alam atau makhluk ciptaan Allah, yang termasuk setiap gerakan dan perjalanan, setiap yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Maka apa yang nak dikatakan di sini adalah ibadah ni, kalau kita ibadah kita secara umumnya kita sebut ibadah ni perlakuan-perlakuan ibadah yang kita kenali itulah, khususnya di dalam rukun Islam yang 5 itu, dan begitu juga tambahannya, iaitulah daripada solat, daripada mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kepada ibadah solat, ibadah puasa dan seterusnya. Tetapi konsep ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap para malaikat adalah lebih luas lagi daripada tu. Sebab malaikat ni berbeza daripada manusia. Manusia ni kita dikategorikan sebagai khalifah di muka bumi, tetapi para malaikat ni mereka dikategorikan sebagai pekerja-pekerja Allah di muka bumi. Maka sedemikian dalam bahasa yang tak langsungnya yang kita boleh faham daripada tulisan Dr. Muhammad ni, bahawa malaikat bukanlah golongan yang menerima taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan mukallaf. Apa maksudnya? Apa maksud dia bukan mukallaf? Maksudnya dia ni bukannya ada malaikat agama Kristian, ada malaikat agama Islam, ada malaikat Hindu dan sebagainya, tak ada. Dia tidak menerima tanggungjawab syariat itu, dia tak terima. Malaikat tak wajib berpuasa, bahkan mereka tak makan pun. Malaikat tak wajib bayar zakat, bahkan mereka tak bekerja untuk cari duit pun. Begitu juga menunaikan haji dan sebagainya. Maka disebabkan sedemikian, disebabkan mereka ni bukanlah mukallaf, mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab beragama dan sebagainya, menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh dan sebagainya. Dia punya konsep ibadah tu berlainan daripada konsep ibadah manusia. Sebab dia punya kita kata dia punya kejadian tu sendiri dah tak sama dengan manusia, dan fungsinya pun tak sama dengan manusia. Kejadian manusia ni, sebagaimana kita sentuh sebelum ni, manusia mempunyai akal dan nafsu. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Maka disebabkan sedemikian, konsep kehidupan malaikat ni dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia lain sikit berbanding dengan konsep yang dia pegang oleh manusia.
Manusia ni kita kena beragama, kita kena mencari agama, kita kena menghayati Al-Quran, kita kena menghayati hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya. Ada pun malaikat lain sikit dia punya ibadah dia, iaitu apa dia yang dituliskan oleh Dr. Muhammad sini, satu perkataan yang cantik, iaitulah ibadah malaikat ni mencakupi tugasnya sendiri dalam menguruskan alam. Sebab itu dia punya tujuan dia punya tujuan penciptaan dia. Mereka ni sebagai tentera-tentera dan pekerja-pekerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita umpamakan sebuah kilang, dia punya pekerja-pekerja dia tu penting. Walaupun bos dia tu penting, tapi pekerja dia pun penting. Pasal kalau bos dia ada, pekerja dia tak ada, kilang tu memang tak jalan apa lah. Tapi berbeza sikit dengan Allah. Walaupun malaikat tak ada, Allah boleh juga mengurus alam. Cuma di atas kekuasaannya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat untuk mengurus alam ni di atas ketentuan dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedemikian kita tengok ibadah dia lebih luas lagi, dia lebih kepada pelaksanaan tugas dia, menjaga makhluk yang ciptaan Allah, sama ada yang bernyawa ataupun tak bernyawa. Dan begitu juga kata Dr. Muhammad, setiap hukuman dan peraturan serta meluluskan setiap penentuan Allah mengikut qada takdirnya pada makhluk ini kesemuanya. Ini pun satu pernyataan yang cukup mendalam. Sebab qada dan qadar ni ala ra'yi rajih ataupun dalam pandangan yang kuat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ia juga merupakan pandangan Imam Al-Bukhari. Qada dan qadar ni dia ada dua peringkat. Yang pertamanya peringkat ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz. Dan ketentuan Allah di Lauh Mahfuz ni yang pertamanya memang tak boleh berubah, satu. Sebab tu dia panggil Lauh Mahfuz, lembaran yang terpelihara. Kalau Lauh Mahfuz tu boleh berubah, kita kata tak mahfuz lah, tak terpelihara lah. Tapi gelaran dia Lauh Mahfuz disebabkan dia lembaran yang terpelihara daripada sebarang bentuk perubahan. Dan Lauh Mahfuz ni tiada makhluk yang pernah tengok Lauh Mahfuz. Satu-satunya yang tahu berkenaan Lauh Mahfuz adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang pernah tengok, tak ada siapa yang pernah naik tengok Lauh Mahfuz boleh tahu apa yang nak jadi dan sebagainya. Tak ada makhluk yang boleh berbuat sedemikian. Yang ni takdir peringkat pertama. Dan kita pun memang tak tahu apa-apa pun berkenaan Lauh Mahfuz ni. Ada pun takdir peringkat kedua yang berkaitan dengan malaikat, adalah takdir manusia ataupun makhluknya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahukan kepada para malaikat. Sebagaimana kita tengok hadis di mana Nabi SAW bersabda, setelah umur 40 hari janin dalam perut mak dia, dalam rahim ibunya, Allah akan utuskan malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Kemudian malaikat tersebut akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, di manakah engkau mahu ditetapkan jodohnya? Di manakah engkau mahu ditetapkan rezekinya? Di manakah engkau mahu ditetapkan umurnya? Dan juga di manakah tempat kematiannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ini takdir peringkat kedua. Yang ini pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat, apa yang dia dah tentukan, apa yang dia mahu untuk hamba tersebut. Jadi dalam bab takdir ni, dia adalah daripada bab kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya takdir boleh berubah ke tak boleh berubah? Boleh berubah. Takdir mana? Takdir yang kedua tadi. Yang pertama yang tulisan Allah dekat Lauh Mahfuz tu, yang tu memang tak boleh berubah lah. Kita tak payah nak gaduh pasal tu lah. Sebab memang tak ada orang pernah tengok. Tak boleh nak cakap apa lah. Kan? Kita belajar dalam sifat Allah pun dah, kalau bab sifat Allah ni tak ada orang pernah tengok. Tak payah duk gaduh sebab tak ada siapa pernah tengok. Sama dengan takdir yang ketentuan Allah, yang tu memang sekadar mana kita tahu, kita beriman macam tu saja. Tapi di atas usaha kita, takdir yang kedua tadi boleh berubah. Sebegitulah Al-Imam Al-Bukhari ketika memberikan pandangan dia berkenaan hadis di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mahu umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka ketika tu Imam Bukhari memberi komen dia kata, adakah umur ni yang merupakan ketetapan Allah boleh berubah? Jawapan dia apa dia? Boleh berubah. Iaitulah takdir yang kedua yang pada ketentuan Allah yang Allah beritahu kepada catatan malaikat tadi.
Jadi umpamanya kalau seorang tu asalnya umur dia Tuhan dah tetap 60 tahun umpamanya, pada ketentuan malaikat yang Allah beritahu tadi. Kemudian Allah nampak dia ni banyak amal soleh, dia banyak bersedekah, dia banyak solat dan sebagainya. Lalu Allah berkenan, Allah kata, hai malaikat, dulu nyawa dia aku dah tetapkan 60 tahun, tapi aku tengok dia ni banyak amal soleh, banyak menyambung silaturahim dan sebagainya. Sekarang ni tambah umur dia jadi 70 tahun. Yang tu boleh berlaku. Tapi catatan asal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berapa tahun? 70 tahun lah. Itu dia punya, orang kata apa, takdir macam tu kita punya keimanan kita. Maka sedemikian, di antara tugas para malaikat ni adalah apa? Dia mencatat takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, yang Allah beritahu pada dia. Allah beritahu rezeki dekat mana, mati dekat mana, umur panjang mana dan sebagainya. Dan takdir pada ketentuan malaikat ni, pada tulisan malaikat ni masih boleh berubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Islam ni kita tak diizinkan untuk berputus asa. Sebab walaupun takdir tu yang Allah dah tulis, dah beri pada malaikat, boleh berubah lagi disebabkan usaha dan juga doa. Baik. Kemudian dia kata, dan melaksanakan kehendak Allah dalam muraqabah, mengawal, mencatat setiap perkara yang berlaku di alam ini, sama ada yang berlaku itu menurut iradah, iaitu kehendak makhluk sendiri, atau luar daripada iradah makhluk. Mereka diwakili untuk menjaga langit dan bumi. Tiap-tiap pergerakan dalam alam ini termasuk ke dalam kewajipan yang dipertugaskan kepada mereka kehendak Allah. Sebab tu kalau kita tengok dari segi kalau kita tengok dari sudut sains sikit, baru ni saya tengok dokumentari berkenaan segala ketentuan ataupun ketetapan planet ni, dia memang sangat-sangat sempurna. Malahan kita tengok dalam kita punya sistem solar, kita ada 9 planet kan. Malahan 9 planet yang ada ni pun, dia punya kedudukan dia pun kena sempurna macam tu. Malahan kedudukan bumi sebagai planet ketiga pun, dia tak boleh jadi planet keempat, dia tak boleh jadi planet kedua, dia kena jadi planet ketiga baru dia jadi hidup macam ni. Ketentuan tu memang sangat-sangat sempurna. Dan ada 2 planet depan kita pun memang dah elok sangat, sebab 2 planet ni paling kurang pun dia lindung kita daripada cahaya matahari sikit. Yang tu pun kena sempurna. Dan begitu juga jarak di antara bulan pun kena sempurna. Dia tak boleh dekat sangat, dia tak boleh jauh sangat. Kalau bulan tu umpamanya kita tarik mari ke bumi, apa jadi? Bumi jadi banjir. Sebab tarikan graviti bulan tu akan buatkan air pasang, air naik tinggi, banjir. Ataupun kedudukan bulan tu kita tolak 10 km ke belakang, air jadi kering habis, tak naik ke darat. Maka jarak tu pun sempurna di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perkara ni kita kata disebabkan sedemikian mustahil dia jadi secara kebetulan. Bahkan kalau kita nak tengok dalam Einstein punya special relativity theory, ni teori dia, teori fizik lah, tapi yang seronok je dia menekankan apa dia, asalnya kita berpandangan bahawa kedudukan bulan ni jarak dia adalah disebabkan graviti. Pada asalnya kita berpandangan sedemikian. Tapi Einstein kata tak, pandangan dia bukan berdasarkan graviti, tetapi ada satu kuasa di antara bumi dan juga bulan ni yang mengekalkan dia punya tolak dan tariknya di antara bulan dan bumi. Sebab kalau berdasarkan graviti, mesti bulan tu dia mai dekat bumi. Tapi ni dia ada kuasa penolakan dan dia ada kuasa penarikan, sehingga jarak bulan tu sesuai dengan kehidupan manusia di atas muka bumi ni. Maka kita dalam Islam, kita percaya apa dia? Siapa yang menjaga jarak tu? Malaikat. Di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan tenggelam dan terbitnya matahari, begitu juga kesemuanya adalah di atas susunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan arahan, diarahkan kepada para malaikat. Itu akidah kita dalam Islam. Maka kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, fal mudabbirati amra, maka demi malaikat yang bertugas mengatur urusan. Dan juga firman-Nya, fal muqassimati amra, demi malaikat yang membahagikan urusan. Maka al mudabbirat dan al muqassimat adalah para malaikat di sisi ahli iman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni, di antara kelebihan Allah adalah Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Manusia tak boleh bersumpah dengan makhluk. Umpamanya kalau kita tengok cerita Piramli dulu kan, demi bapa engkau, tak boleh. Kita manusia tak boleh bersumpah dengan makhluk.
Kita boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tetapi Allah dia boleh bersumpah dengan makhluk. Maka setiap perkara yang dia bersumpah tu memang selalunya adalah makhluk. Fal mudabbirat apa dia di antaranya, maka demi malaikat. Begitu juga Allah bersumpah dengan wal asr. Wal asr ni ada dua pengertian. Yang pertamanya demi waktu asar, betul juga. Ataupun satu lagi demi masa, dan menunjukkan bahawa masa itu sendiri juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama juga ianya disusun atur oleh malaikat. Dan yang seronoknya kalau kita nak sentuh berkenaan masa dan malaikat ni, selalunya kadang-kadang dia dalam bab ni, sebelum ni saya ngajar pun memang dia banyak sains dalam bab ni, tu yang seronok lah. Kalau kita nak tengok berkenaan masa dengan malaikat ni, selalunya sebab kita ni dah dilahirkan dalam sistem masa, jadi selalu kita menyangkakan bahawa masa ni adalah satu perkara yang tak berubah, dia tak bergerak. Sedangkan dalam teori fizik dan dibuktikan bahawa masa ini sangat bergantung kepada graviti tempat dia duduk. Kalau tempat tu graviti dia kuat, maka masa boleh berlalu dengan sangat lambat. Kalau tempat tu graviti dia kurang, maka masa berlalu dengan sangat cepat. Dan perkara ni yang menariknya terbukti. Sebab apa terbukti? Kita ni dekat bumi ni selalu orang kata apa, kita hantar satelit ke luar bumi kan. Jadi bila kita hantar keluar daripada kawasan bumi, satelit ni duduk jauh daripada graviti bumi. Dan apa yang jadi, selalu saintis NASA, sebab orang yang kuasai langit ni memang Amerika, dibuat macam langit pok dia kan. Tapi satelit yang banyak hantar ni satelit Amerika lah. Dan saintis yang menghantar ni, saintis-saintis NASA ni, setiap kali mereka hantar satelit ke luar bumi, mereka akan sertakan sekali dengan jam atom. Jam atom ni jam yang paling tepat lah yang ada. Jadi satu jam atom dekat bumi simpan, satu jam atom letak dalam satelit tadi, hantar ke luar bumi. Bila selang beberapa tahun, umpamanya 10 tahun ataupun 15 tahun, satelit tu dibawa balik masuk ke bumi, masa yang jam atom yang tinggal dekat bumi tadi dengan yang dalam satelit tadi tak sama. Masa dia berubah, lari lebih kurang 2-3 saat, yang mana perkara ni mustahil. Kalau masa tu bergerak secara selari kat semua tempat, mustahil dia boleh jadi macam tu. Jadi perkara ni terbukti. Memang masa kalau berada jauh dari graviti, dia boleh bergerak dengan lebih cepat. Itu menunjukkan bahawa masa dan ruang ni dia sangat tertakluk. Dia bukan satu perkara yang kita rasa macam, kat tempat lain pun masa lebih kurang macam ni. Dia tak sama macam tu. Itu menunjukkan bahawa masa itu sendiri dari sudut pemikirannya adalah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana makhluk yang lain berada di tempat lain, dia boleh berubah mengikut ketentuan tempat tersebut. Itu dan itu juga adalah menjaga masa itu juga adalah tugas siapa dia? Para malaikat juga. Kemudian kata Dr. Muhammad, bismillah, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan jenis-jenis malaikat yang diperwakili untuk mengurus berbagai-bagai makhluk Allah. Untuk mengurus hal matahari ada malaikatnya, ini kita sebut tadi. Begitu juga untuk mengurus hal bulan, cakrawala, bukit bakau, awan, hujan, nutfah, iaitu titisan air mani, hingga sempurna kejadian manusia. Daripada kejadian manusia ni masuk ke dalam rahim mak dia, menjaga, orang kata apa, jaga manusia tu sehingga terbentuk menjadi sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga adalah tugas malaikat. Urusan ajal manusia kesemuanya, umurnya dekat mana, meninggalnya dekat mana, itu pun urusan malaikat. Sebagaimana untuk mengawal tiap-tiap orang hamba, malah tiap-tiap makhluk dan kejadian-kejadian yang berlaku di cakrawala ini ada malaikat yang mengurusnya. Subhanallah. Maka pengurusan cakrawala, planet, bulan, bintang dan sebagainya, semua adalah urusan para malaikat. Menunjukkan bilangan para malaikat ni sangat jauh lebih ramai berbanding bilangan manusia. Terlalu ramai, sebab kesemuanya Allah menggunakan para malaikat dalam mengawal kesemua perkara ni. Malahan arash, singgasana Allah Subhanahu Wa Taala pun malaikat yang pikul dia. Yang menjaga neraka siapa dia? Malaikat juga. Yang menjaga syurga nanti siapa? Malaikat juga.
Yang menjaga alam kubur siapa dia? Malaikat juga. Yang menjaga alam dunia, malaikat juga. Yang jaga alam rahim, malaikat juga. Maka kesemua ni adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan untuk mengawal kesemuanya. Tugas para malaikat yang disebut itu tidaklah bercanggah dengan apa yang dikatakan qawanin ataupun undang tabi'i alam, ataupun bahasa mudahnya sains lah, dan sebab-sebab yang ada hubungan antara satu sama lain, kerana undang-undang tabi'i alam dan sebab-sebab itu adalah makhluk Allah juga. Ini yang kita sebut tadi. Dia tak bercanggah dengan konsep masa. Sebab apa? Sebab masa tu pun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bercanggah dengan konsep graviti. Sebab apa? Sebab graviti pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dia tak bercanggah dengan apa-apa konsep sekalipun. Sebab tu pandangan saya, takrifan definisi ilmu sains ni, kita orang Islam kita kena ubah sikit. Jangan kita guna takrifan orang putih. Sebab orang putih ni sama ada perkara tu sains ataupun Tuhan. Kalau perkara tu dia tak boleh faham, dia kata Tuhan lah. Kalau perkara tu dia rasa dia boleh faham, dia kata sains, bukan Tuhan lah. Sedangkan kita orang Islam, kita pandang sains ni adalah satu bidang uji kaji dalam kita meneroka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan mentadbir alam. Itu sains. Jadi segala yang kita jumpa tak bercanggah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak ada istilah kalau kita boleh jelaskan, oh maknanya kita tak perlukan Tuhan lah. Sebagaimana disebut oleh Stephen Hawking ketika dia menerangkan berkenaan buku dia A Brief History of Time. Dia sebut bahawa kejadian alam ni dia mencadangkan berasal daripada yang Big Bang tu lah. Maka pada dia disebabkan kita telah menjelaskan kejadian alam ni, kita dah boleh agak alam ni berasal daripada Big Bang. Dia kata, adakah kita perlukan Tuhan lagi? Subhanallah. Baru faham sikit. 1/10 trilion ilmu Tuhan kot, baru faham satu, kita dah tak perlukan Tuhan dah. Dan akhirnya yang seronoknya dia sendiri tak dapat menjawab satu soalan. Dalam orang kata dia ni minda genius dan sebagainya, akhirnya satu soalan dia tak dapat jawab. Bila dia kata dunia ni berasal daripada Big Bang, bila letupan tu semuanya menghasilkan segala-galanya, okey, orang tanya dia, macam mana letupan tu terhasil? Yang tu dia tak boleh jawab. Dia kata umpamanya, dia kata kalau kita tiup, kita budak-budak suka main tiup belon tu kan, umpamanya satu belon yang ditiup tetapi tidak ada penghembusnya, yang tu tak munasabah kita kata. Sebab kita percaya yang penghembus tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan perkara tu terjadi. maka kata Dr. Muhammad, maka para malaikat pun mengurus dan menjaga undang-undang tabi'i alam, dan sebab itu sebagaimana mereka menjaga makhluk yang lain. Sekiranya tidak ada kehendak Allah dalam menjaga sebab-sebab dan undang-undang tabi'i ini, sekiranya tidak ada kekuasaan Allah dalam menugaskan para malaikat untuk menjaga perkara-perkara tersebut, nescaya mustahil sama sekali pada akal bahawa cakrawala ini boleh berkekalan selama ini dalam keteraturan dan keindahan penyusunannya. Betul ya apa yang dia cakap? Kalau perkara ni bukan malaikat yang susun, dia kelang kabut habis dah. Sebab perkara ni dia punya penyusunan dia terlalu sempurna. Malahan kalau kita tak tengok pada alam cakrawala yang jauh pun, kalau kita tengok kepada kejadian manusia pun, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, penciptaan kita sempurna. Mustahil satu penciptaan yang sempurna ni boleh berasal secara kebetulan. Itu yang ditulis oleh Harun Yahya dalam buku dia Evolution Deceit. Dia tulis perkara yang bahawa dalam teori Darwinism ni, mereka ni percaya berkenaan kehidupan pertama berasal daripada tengah laut. Dan bila terjadi kehidupan pertama ni daripada single cell organism, daripada organisma satu sel, dia berkembang, dia jadi besar sikit. Lepas dia jadi besar sikit, dia mula merangkak atas darat. Lepas dia merangkak atas darat, dia mulalah jadi binatang-binatang orang ngarut dia lukis semua tu, dan akhirnya jadi beruk, daripada beruk tu jadi manusia. Padahal beruk sampai sekarang masih lagi beruk kita je kan, dia tak jadi manusia pun. Jadi mereka percaya bahawa kejadian segala perkara ni terjadi secara kebetulan, dan perkara ni memang tak boleh diterima akal lah. Sebab apa? Sebab umpamanya ada seorang penulis, saya lupa nama dia, dia tulis, dia kata kalau ada satu puting beliung, kita tahu puting beliung hak ribut taufan tu kan,
puting beliung tu langgar kawasan garaj berkarat, dia kata. Langgar puting beliung tu pusing sejam dua. Tiba-tiba daripada puting beliung tu keluar Boeing 747 kapal terbang. Siapa boleh terima benda tu, dia kata. Dia kata kalau perkara tu pun tak ada siapa boleh terima, ini kan pula kejadian manusia yang bernyawa. Ini kan pula kejadian itu. Ada orang tanya, ustaz, apa pentingnya Tuhan cipta lalat, ustaz? Bukan berguna pun lalat. Tak guna kecil kan. Kita kata yang menjadi masalahnya dalam kesemua kejadian manusia, kita tak mampu mencipta satu perkara yang bersifat biologi macam kita. Yang manusia dapat cipta cuma robot yang berasaskan besi saja. Kita tengok negara paling maju pun Jepun, depa dah reka lalat yang dibuat daripada ni lah robot apa semua, itu dibuat daripada besi. Dia bukan organisma hidup. Dia bukan sesuatu yang bernyawa. Sebab tu kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanyakan kamu berkenaan ruh, katakanlah bahawa ruh itu adalah daripada urusan Tuhanku dan dia tidak akan memberikan ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Kerana sedemikian kita tak akan berjaya mencipta seekor lalat walaupun kesemua manusia berdunia bergabung minda dia. Mustahil. Sebab lalat perlukan ruh dan kita tak tahu ruh tu apa dia. Maka sedemikianlah kita kata segala alam ni penciptaan Tuhan ada penjaga dia. Dan kalau tak ada penjaga dia, mustahil semua benda ni boleh terjadi dan tersusun atur dengan baik. Kemudian kata Dr. Muhammad lagi, ada pun manusia dengan fitrah hidupnya termasuk ke dalam riayah yang diperwakilkan kepada malaikat. Kerana manusia, riayah ni apa maksud dia? Riayah ni maksudnya penjagaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'uliyah ala ra'iyatihi, mas'ulun ala ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pengembala. Bukan mengalah kambing, bukan semua kita belah kambing, tapi setiap daripada kamu adalah ketua, dan setiap ketua itu akan dipersoalkan ke atas setiap yang dipimpinnya. Maka riayah ni dia bahasa Arab diambil ke dalam bahasa Melayu. Maksud dia apa? Hatta manusia ni sendiri pun termasuk dalam penjagaan para malaikat. Sampai ke tahap tu tugas malaikat ni. Sebab kalau kita nak kata kita boleh hidup sendiri, tak usah nak cakap besar, tak boleh. Kita pun termasuk dalam penjagaan malaikat. Kerana manusia sejenis makhluk Allah di alam ini, malah sejenis makhluk yang diutamakan dengan pengurniaan segala apa yang ada di alam ini. Sebagaimana firman Allah, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya, apakah kamu tidak melihat Allah telah memudahkan bagi kamu barang yang berada di langit dan di bumi, iaitu segala yang berada di langit dan di bumi. Maka jagaan para malaikat dan riayahnya untuk langit, bumi dan segala yang ada di antara kedua merupakan riayah Allah dan pertolongan kepada manusia dalam melaksanakan kewajipan khalifah dan tanggungjawabnya. Sebab apa disebut macam tu? Dr. Muhammad ni ayat dia, setiap ayat dia mendalam sebenarnya. Kenapa disebut sedemikian? Sebab malaikat ni dia punya tugas dia, semua perkara yang dia buat semua berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mana malaikat tu jaga seorang manusia, itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Sebab malaikat ni dia tak memandai-mandai. Macam kita sebut minggu lepas kan, Jibril alaihissalam turun bawa 6 ayat daripada surah Al-Alaq. Dia tak terfikir, dia kata aku ni bawa turun 6 ayat, sat lagi nak kena turun ayat lain pula. Hak yang belakang, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, sat lagi kan nak kena bawa turun 2 kali kerja. Memanglah Tuhan suruh bawa turun 6 ayat, baik aku buat banyak terus kan, mudah cerita. Dia tak buat kerja tu. Yang buat kerja tu kita kata manusia ya. Ataupun dia nak turun bawa 6 ayat, dia terfikir, dia kata apa? Muhammad ni buta huruf. Aku bawa 6 ayat sat lagi kan jenuh nak mengajar. Kau berapa aku boleh naik balik? Baik aku bawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti dia dah boleh baca baru aku turun balik. Dia tak sebut macam tu. Allah Subhanahu wa taala suruh dia bawa 6 ayat, maka dia bawa 6 ayat lah. Samalah. Dan sebegitulah kita kata penjagaan malaikat ni ada hatta ke atas setiap manusia, dan penjagaan malaikat dalam masa yang sama membawa maksud
penjagaan Allah Subhanahu wa taala ke atas insan tersebut. Malah lebih daripada itu, para malaikat mempunyai tugas-tugas lain berhubung dengan iradah manusia dalam hidupnya. Tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, iaitu untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan, membentuk mereka dalam hal beribadah dan memilih jalan yang baik yang menguntungkannya. Kerana di antara tugas malaikat ni, sebagaimana bisikan yang buruk ataupun bisikan yang jahat tu daripada syaitan, insya-Allah minggu depan kita belajar bab bisikan syaitan ni. Ruqyah insya-Allah. Tapi ada pengeras sikit. Iklan saya. Sebagaimana bisikan yang buruk tu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bisikan buruk tu adalah daripada syaitan, sebegitulah bisikan yang baik daripada para malaikat. Sebagaimana kalau kita ni duk tidur payah nak bangun subuh, yang duk bisik apa? Hang penat tidurlah dulu. Hang penat tidur dulu. Siapa duk bisik? Syaitan duk bisik. Tapi yang bisik, hang ni tidur lama-lama Ustaz lagi kau tak bangun terus ni kau. Baik hang bangun solat Ustaz 3-4 minit, lepas tu hang nak tidur lah balik kalau hang ngantuk sangat pun. Oh, yang bisik tu siapa? Malaikat. Sebab tugas dia di antaranya adalah dia cuba bimbing manusia, dia cuba bawa ke arah kebenaran. Sebab tu dia kata perkara ni memudahkan urusan mereka sebagai khalifah. Sebab sebagai khalifah tu kerja kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas mereka di antaranya adalah membimbing manusia ke arah ni. Kemudian dia kata menjauhkan mereka daripada jalan kejahatan dan kebinasaan. Malaikat sahajalah yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia, penghuni bumi ini melalui para rasulnya. Iaitulah siapa dia? Nak berikan wahyu, nak turunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Siapa yang bawa? Jibril alaihissalam. Allah pilih malaikat, Allah tak pilih manusia. Kalau Tuhan pilih manusia, ada kemungkinan tak sampai Taurat tu. Tapi dia hantar Jibril alaihissalam. Allah nak menghantar Zabur kepada Daud alaihissalam, dia hantar melalui siapa? Dia hantar melalui Jibril alaihissalam. Allah nak hantar Injil kepada Isa alaihissalam, Allah hantar melalui Jibril alaihissalam. Malahan berita bahawa Maryam akan mengandung seorang anak, itu pun Allah utuskan melalui malaikat dia Jibril alaihissalam. Dan begitulah juga Allah Subhanahu wa taala menghantar Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan Al-Quran kepadanya selama lebih kurang 22 tahun 8 bulan ataupun genapnya 23 tahun. Kemudian dan malaikat yang terpilih untuk mengurus hal ini ialah Jibril alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Dan sesungguhnya Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan Rabbul Alamin, dibawa turun oleh Ruhul Amin iaitu Jibril kepada hati engkau. Sebab tu bila kita sebut berkenaan sifat Allah pun, ini antara dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Dia bukan berada di mana-mana tak bertempat dan sebagainya, dia berada di tempat yang tinggi. Sebab setiap kali dia sebut pasal Quran, dia akan kata turun. Turun mafhumnya daripada mana? Daripada tempat yang tinggi lah. Sebab tu kalau ada orang kata tak, yang Allah kata Allahu fis sama' tu, yang Nabi kata Allahu fis sama', maksudnya dia nak maksudkan Allah ni kedudukan martabat dia tinggi, bukan kedudukan tempat dia. Habis tu takkanlah kita kata Allah turunkan Quran, maksudnya Quran tu Tuhan jatuh martabat dia. Mana boleh macam tu? Tapi maksudnya turun tu, turunlah. Cuma saja bagaimana ketinggiannya, wallahu alam. Bagaimana diturunkan, wallahu alam. Bagaimana Jibril turun sebegitu pantas, wallahu taala alam. Allah tak cerita, dan kita pun kalau tanya lebih pun bukan faham pun. Maka sedemikian. Dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin iaitu Jibril kepada hati engkau iaitu Muhammad, supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Maka kaedah Jibril alaihissalam ni, sewaktu dia menurunkan wahyu, dia ada beberapa cara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, dia kata wahyu turun kepada aku ni melalui beberapa cara. Dia kata ada masanya aku rasa diri aku ni, masa dia duduk, tiba-tiba dia rasa macam Jibril campakkan Quran tu dalam hati dia, dan dia rasa macam guk, dia rasa macam berat itu.
dan tiba-tiba dia rasa macam dah ada Quran tu yang ada dalam hafalan dia. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak buat macam tu memang dia boleh buat sangat. Dan ada juga dia kata ada masanya kalau Quran tu tak nak datang, aku dengar seperti terbangnya lebah, bunyi macam zzz gitu, tapi tak ada lebah pun. Yang tu dia kata itu antara tanda wahyu ataupun Al-Quran nak main, dia kata. Dan begitu juga yang paling berat untukku, dan perkara ni jadi sekali saja, dia datang dengan bunyi loceng, dia kata, bunyi loceng yang bingit yang kuat. Dan perkara ni jadi sekali bila dia? Waktu penurunan wahyu pertama. Cuba bayangkan baginda SAW duduk di Gua Hira, tiba-tiba dengar bunyi loceng yang sampai nak pecah telinga, bunyi ketang ketung, tapi tak tahu daripada mana bunyi loceng tu. Dan sedemikian dia melihat Jibril alaihissalam, dan ketika tu dia tak tahu pun yang tu Jibril. Dia tak tahu yang tu Jibril. Bila dia tengok tu dia takut, sebab tu dia lintang bungkang balik rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia kata apa kat Khadijah? Dia kata aku risau ada orang nak bunuh aku. Dia tak kata tadi aku jumpa Jibril, dia ambil aku jadi Nabi. Dia tak abad macam tu. Sebab waktu tu dia tak tahu pun yang tu Jibril alaihissalam. Sehinggalah dia bertemu dengan Waraqah bin Naufal, pak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Kemudian malaikat tetap bersama manusia dan menyertai mereka di sepanjang hidupnya demi memandu dan mengarahkan hidup mereka dengan memberi ilham dan menggesa mereka ke arah hak dan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitani lammatan bibni adam walil malaki lammah, fa amma lammatu syaitan fa'i'adun bisyarri wa takzibun bil haqq, wa amma lammatun malak fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq, faman wajada min dhalika syai'a falya'lam annahu min Allah, wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh minasy syaitan. Thumma qara'a, kemudian dia membaca, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Maksud dia, sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh dalam lintasan hati anak Adam, dan para malaikat juga ada pengaruh dia. Ini kita sebut tadi, malaikat tu dia boleh berbisik ke hati anak Adam, dan syaitan pun boleh bisik ke hati anak Adam. Pengaruh syaitan ialah mengilhamkan manusia supaya melakukan kejahatan dan membantahi kebenaran. Maksudnya kalau idea huduh tu datang daripada siapa? Datang daripada syaitan lah. Macam pagi ni saya nak pergi kerja, dengar berita daripada baca dekat apa? Baca dekat radio, seorang pelajar tingkatan 1 kan? Tingkatan 1 dia je 1. Dia dibuli oleh dia punya pelajar tingkatan 2. Tingkatan 2 ke darjah saya tak apa ingat. Ya? Darjah kan? Ya Allah, lagi dahsyat. Tingkatan boleh terima, bukanlah tak boleh terima, tahan sikit. Budak darjah 2 dengan darjah 3 paksa dia punya adik senior dia potong lidah sendiri. Potong lidah, hujung lidah sendiri. Hujung gunting lidah sendiri. Perangai huduh tu setan lah. Hak yang bisikkan su setan, hak buat pun setan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwa syayatin minal insi wal jin. Maka sedemikianlah bagi setiap para nabi itu kami jadikan musuh bagi mereka syaitan-syaitan. Allah kata, siapa syaitan tu? Minal insi wal jin, daripada manusia dan jin. Maknanya hak yang bisik tu setan, hak yang buat tu pun setan lah. Sama setan belakang. Hak satu gigih hak duk bergaduh apa semua tu kan. Sama. Dia bawa duit tak cukup, dia janji 15,000, hang bawa 10,000, hang tumbuk sikit muka dia. Tumbuk kat masjid, tumbuk. Teruk tengok orang kata apa? Buat malu orang Islam, subhanallah. Adapun lintasan para malaikat adalah mengilhamkannya melakukan kebajikan dan membenarkan kebenaran. Maka barang siapa yang mendapat ilham kebaikan, hendaklah ia mengetahui bahawasanya ia tertinggal tu adalah daripada Allah. Dan barang siapa yang mendapat sebaliknya, hendaklah ia meminta perlindungan dengan Allah supaya jauh daripada syaitan. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud syaitan menakutkan kamu akan kepapaan, menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sebenarnya bukan menakutkan kamu. Dia punya perkataan itu ya'idukum. Ya'idukum ni daripada mau'id. Mau'id ni maksud dia janji. Jadi apa yang disebut kat situ? Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Maksudnya apa? Kalau kamu ikut syaitan, hak kamu dapat jadi papa kedana ya? Betul tak?
Kita tengok bagaimana sihir. Sihir bukan, kalau betul lah ada sihir boleh tukar duit, kenapa Tok Bomoh tu duduk rumah paling buruk sekali? Kan? Dia kata sihir ni boleh tukar duit. Ada satu seorang dia sihir lah dekat Kuantan dulu. Kalau dia bawa, dia ambil daun-daun kering yang fikir duk kumpul tu, Majlis Bandaran Kuantan lah, dia letak dalam guni, dia tutup guni tu, dia ketuk guni tu 3 kali, dia buka jadi duit tu. Jadi RM10, jadi RM50, jadi RM100. Ini jangan buat bisnes tak boleh buat bisnes. Jadi ada sahabat saya duk ambil duit tu, saja duk ambil duit tu, disimpan lah. Dia bangun pagi esok, dia buka, dia tengok duit tu jadi daun balik. Ini orang kata apa, jin tutup mata lah. Dia ambil, dia pula ambil RM10. Awak tak ambil RM100 je apa? Dia ambil, awak tinggal RM10, dia kata. Jadi perkara-perkara macam ni, kalau betul lah perkara tu boleh mengkayakan dia, pasal apa dia duduk mengemis kat depan tu lagi? Patutnya dia lah paling kaya sekali, kan? Jadi syaitan cuma menjanjikan kefakiran, dan bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kefakiran, maksud dia kefakiran di dunia dan kefakiran di akhirat, dua-dua. Sebab dekat dunia ni tak dapat apa-apa, dan dekat akhirat nanti lagilah apatah pula. Adapun sedangkan Allah berjanji kepada kamu untuk memberi keampunan dan limpah kurnia daripadanya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi siapa yang mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan dia, orang kata apa, hidup aman bahagia lah. Sebab tu kata salafus salih, mereka kata, sungguh aku tak pernah jumpa penuntut ilmu. Zaman tu kan zaman ulama kan, zaman keemasan Islam. Dia kata sungguh kami tak pernah jumpa penuntut ilmu yang mati kebuluran. Tak pernah, dia kata. Orang yang menuntut ilmu jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada lagi yang mati kebuluran. Semuanya ada dia punya rezeki di ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena usahalah. Tak boleh lah duduk dalam rumah duduk baca kitab selagi mai duit, itu tak boleh lah. Kena usahalah juga. Selain daripada ini, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para mukmin, seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan malaikat yang memikul arash? Sebab dari segi kedudukannya mereka yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat bawah tu ya. Sebab dia pikul arash dia dekat atas dia. Maka kalau Allah sebut malaikat mikul arash ni, maksud dia apa? Malaikat yang paling hampir kat dia. Dan malaikat ni boleh mendoakan orang yang soleh. Subhanallah. Mereka berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka daripada kesiksaan neraka yang bernyala-nyala. Di antara perkara yang afdal untuk kita nak dapat doa malaikat sebegini adalah waktu apa dia? Waktu tahajud. Kerana waktu tahajud tu adalah waktu yang paling afdal untuk berdoa, dan ketika tu doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi ruang untuk azan tu, pasal kita akan habiskan ayat ni insya-Allah. Dua orang ke Zain? Pasang Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد
Maka sambung malaikat tadi, dia mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adnin yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan, dan orang-orang yang engkau lepaskan daripada balasan kejahatan pada hari itu, sesungguhnya engkau telah anugerahkan rahmat kepada mereka, dan itulah kemenangan yang besar. Kerana konsep dekat akhirat ni, dia sama ada syurga ataupun neraka saja. Jadi kalau orang yang Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan daripada neraka, maksudnya dia masuk mana? Dia masuk syurga lah. Kalau orang yang Allah larang daripada masuk syurga, maknanya dia masuk neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada, ya Allah aku tak masuk syurga, apa boleh aku lepak tengah-tengah, tak duduk masuk neraka. Dia tak boleh macam tu. Sebab ada masuk syurga ataupun masuk neraka saja. Jadi orang yang dilepaskan daripada balasan neraka, maka sudah pasti tempatnya di syurga. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa untuk malam ni ini saja perkongsian kita. Minggu depan insya-Allah kita akan berhenti sekejap berkenaan kitab Al-Iman ni untuk 2 minggu, untuk beri ruang kepada kursus inilah, kursus ruqyah syariah ni. Dan insya-Allah kita akan guna apa? Boleh guna projektor kan? Kita akan guna projektor insya-Allah. Ya. Ya. Setakat yang kita faham daripada Syiakul Kalam tu macam tu lah. Memang dia ikut. Sebab masa di sisi Allah tak sama macam kita. Masa di sisi Allah tak sama. Ada yang Allah sebut pada satu hari yang kadarnya 1000 tahun di sisi kamu. Jadi masa di sisi Allah, macam kita sebut, dia masa ni pun makhluk. Jadi masa di sisi Allah tak sama macam masa di sisi kita. Tapi setakat yang kita faham macam tu lah. Cuma saja bezanya, waktu berlakunya kiamat nanti Allah menciptakan 4 lagi malaikat tu, dan jumlah malaikat yang mengangkat arash ketika tu adalah 8 malaikat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi lah. Ya.
Ya. Tak boleh sebab kalau kita bertawasul dengan malaikat tak boleh, sebab perkara gaib ni kita tak boleh minta daripada dia. Dan mereka yang kamu seru selain daripada Allah tidak memiliki apa-apa hatta kulit biji kurma tu, hatta selaput biji kurma. Jikalau kamu memohon kepada mereka, mereka tak mendengar permintaan kamu. Sekiranya mereka sekalipun jikalau mereka mendengar, mereka tidak mampu memakbulkan permintaan kamu. Jadi memang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Orang alim dengan orang yang saleh sebagaimana daripada amalan para sahabat, ketika hidup boleh, masih hidup, dia hidup dan di depan kita boleh. Sebab sahabat pun banyak minta Nabi SAW doakan, yang tu boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya lepas dia meninggal. Sebab malaikat dengan orang dah meninggal ni dia masuk alam ghaib, dan alam ghaib ni tak boleh minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma yang alam nyata boleh lah, itu sebagai pertolongan lah kita tu. Ya. 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 Daripada dia dua, daripada sudut cahaya tu, itu dia perkara ni setakat saya tengok benda ni dari segi pemerhatian orang kata apa, teoretikal fizik lah. Selain daripada isu kelajuan cahaya, dia ada satu lagi isu. Dia isu manipulasi masa dan ruang. Sebab isu manipulasi masa dan ruang tu pun seolah-olahnya kita nampak macam boleh sebenarnya, walaupun kita tak boleh nak buat lah. Orang kata apa, sebab ruang dimensi kita duduk ni pun sebagaimana masa dia tak kekal macam ni. Sebagaimana masa tu boleh dilenturkan, sebegitulah ruang ni boleh dilenturkan, sebab ruang wujud bersama dengan masa. Ini pening sikit lah, tapi ini teoretikal fizik lah. Jadi sebegitu malaikat ni selain daripada kelajuan cahaya, dia ada juga unsur manipulasi masa dan ruang tu. Itu yang boleh jadi lagi laju daripada tu pun tak mustahil kita kata. Allah Ta'ala. Ya. Ya. Oh, yang tu simpang malaikat 44 tu dia bukan daripada sunnah Nabi SAW. Malahan saya tak berapa ingat, dulu ada Dr. Abdul Laisin pernah sebut berkenaan simpang malaikat 44 tu. Dia ada cerita asal usul nombor 44 tu. Tapi dia bukan daripada amalan Islam, dan tak silap saya dia ada unsur Hindu dengan Buddha juga kat situ. Sebab tu dia ambil nombor 44 tu. Macam tu dah. Dia ada unsur tu. Sebab dalam Islam ni kita unsur nombor kita tak ada. Nombor yang malang, nombor bertuah kita tak ada. Tapi saya tak apa ingat penerangan itu. Wallahualam. Boleh cakap? Tak boleh dah. Tak boleh. Itu pun kalau ikut setengah ulama tak berapa setuju. Kita kata alhamdulillah Tuhan lindung. Macam tu. Itu pun setengah orang, setengah ulama akidah hatta nasib baik aku tarik hang, kata tak hang mati. Setengah ulama akidah hatta cakap macam tu pun mereka tak bersuka. Sebab perkara tu berlaku di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai penyebab je. Macam tu. Ya. Ada soalan ni? Yang jaga kita. Wallahu a'lam. Setakat yang kita tahu, yang pastinya yang paling kurang 4, paling kurang. Sebab apa, yang 2 catik tu waktu subuh dia naik, dia tukar shift. Malaikat dia dah hadir, dia ada shift dia. Jadi waktu subuh dengan asar dia tukar shift. Sebab tu antara sebab yang Nabi kata solat yang, dalam Quran sebut solat yang paling berat ni solat asar, solat tengah. Dia naik ke langit, nanti Tuhan tanya dia, orang tinggal dia buat apa? Dia tengah berdengkuk gitu. Waktu solat asar. Jadi paling kurang pun yang mencatat tu dah 4 dah. Sebab waktu subuh 2 naik, yang 2 lagi turun sampai ke asar. Sampai waktu asar yang 2 duduk tadi dia akan naik, yang 2 lagi atas tadi dia turun balik. Malaikat marah lah. Malaikat marah. Yang tu pasti 5. Yang tu paling kurang. Tapi tak mustahil lebih daripada tu, sebab yang bisikkan pun malaikat. Dan yang jaga kita sehingga sempurna kejadian kita dalam rahim mak kita, malaikat juga. Ramailah maksudnya. Wallahu a'lam. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.